Alright, so kita mulalah chapter 4 tutorial question number 7. Semua sihat ke? Okay, Alhamdulillah. Apa dia? Dia record ke? Ada, Alhamdulillah dah. Tadi ingat awal sikit. Tadi kot nanti dah habis tolong ingatkan saya nak stop. Okay, soalan nombor 7. Alright, so masih ingat lagi kan kita di bawah topik forces. Okay, kita ada terbahagi kepada dua lah. Satu, situation dia yang pertama bila the object is not moving. Okay, satu lagi adalah when the object is moving. Betul tak? Satu lagi the object is moving. So kita akan applykan summation of force equal to 0 if the object is not moving, MA kalau objek tu moving. Okay, kita tengok question number 7. Yang question number 7 ni actually kita dah buat free body diagram, betul tak masa sebelum ni? Dah. Dapat tak jawapan? Ada masalah tak question number 7 ni? Siapa ada masalah? Boleh voice out lah. Kalau semua senyap, maknanya saya anggapkan tak ada masalah. So kita proceed question number 8. Tak ada. Okay, question number 8. Mungkin sebab senang kot, sebab tak melibatkan angle kan. Alright, so question number 8 lah. Okay, soalan nombor 8 ada masalah? Soalan nombor 8 Tak ada, madam. 8 tak ada. Yang lain? No, madam. No. Okay, baru 2 orang. Yang lain? Kalau ada masalah, voice out. Takut ada di 8B saya tak faham. 8B. 8A clear semua. 8A. 8A clear. Saya tak faham. 8A ada yang tak faham 8A? Ada. Okay, so kita mula dengan 8A lah. Okay, sebab ada yang tak faham. Alright, the thing is when look at the question, kalau tak ada diagram, kita baca, kita transform dalam bentuk diagram, and then untuk topik forces kena buat free body diagram after that. So a box of mass 90 kg is supported by a spring balance in a lift. Okay, kita ada lift. Okay, kita ada lift. Lepas tu ada spring balance. Sebenarnya ni apa, neraca macam penimbang lah kan, spring balance, penimbang spring lah. Okay, a box, dia tergantung macam ni lah. Alright, 90 kilo berat ni. Determine the reading of the spring balance when the lift is falling freely. Falling freely maknanya lift ni kan dia bergerak ke atas ke bawah? Ke bawah. Dan ada perkataan apa ni? Freely. Freely tu maksudnya the object is moving under the influence of gravity. Pandai. Maksudnya dia bergerak dengan acceleration, tapi nilai acceleration dia adalah G, iaitu 9.81 meter per second squared. So kita transform dalam bentuk FBD. Alright, FBD of the object tau, bukan spring ni. So object kita ada weight, and then kalau ada spring ada apa? Tension. Pandai. Not only rope saja ada tension, kalau ada spring pun kita ada tension. Alright, ada normal ke pada objek ni? Tak ada, because box ni bukannya atas surface. Dan ini adalah FBD kan. Jadi untuk kita punya senang nak rujuk kan, kita buat kat tepi ni, dia bergerak ke bawah, acceleration. Jadi bawah ni, maksudnya bawah ni kan, y-axis belah bawah sebelum ni kalau tak bergerak, kita consider bawah negatif, right? Betul?
Okey, tapi untuk situasi yang ni, question 8A, 8A ni, bahagian bawah, y-axis yang bawah, kita consider positif. Ini cara saya lah. Okey, cara saya. Kenapa? Sebab acceleration dia pointing downward. Kat belah bawah, dia bergerak ke bawah, bawah yang dapat positif. Jadinya bahagian atas dapat apa? Negatif. Okey, jadi bila kita buat table, okey, table, alright, ini X, ini Y, T and W. Okay, bahagian X tak ada lah. Tak ada pun. We are not dealing with component X. So, 0 lah both. So, tension, negative tension. W, positive W. So, kita hanya ada komponen Y sajalah. Komponen X tak terlibat apa-apa. So, summation of Fy. Ni step pertama FBD. Step kedua adalah table. Dan step ketiga ni lah summation of force. Equal to 0 ke MA ni? Ni crucial part ni. 0 ke MA? MA pandai. Jadi Fy negative T plus W equal to MA. So dia nak cari nilai apa? Reading of the spring balance. Dia nak cari nilai spring balance ni berapa? Actually kita akan cari nilai apa? Tension di sini. Alright, equal to MA minus W. So mass ini berapa? 90. Okey, nilai acceleration ada tak? Nilai acceleration berapa? Nilai acceleration berapa? 98. Yes. Dia ada untuk soalan yang ni, the acceleration is 9.1 because the question state that the box is falling freely. Okay, freely maksudnya memang dah ada nilai. Minus weight kan mg kan? Mg kan mass 90 times 9.81, gravity juga. Therefore, so ni negative T kan? So negative bla bla bla. So ni actually 0 lah sebenarnya. 0 Newton. Okay, boleh? Kalau you perasan kan, bukan setakat situasi macam ini pun, kalaulah masa kita naik lift, even kita naik lift, kita masa dekat dalam lift, kita naik atas kita naik atas penimbang. Okay, kalaulah tiba-tiba kita tengah turun, lift tu tengah turun, tiba-tiba kabel lift tu terputus, jadi dia akan jatuh secara free fall motion. Jadi bila kita tengok dekat penimbang tu kan, kita tak terpijak pun penimbang tu sebenarnya. That's why penimbang tu akan baca 0 Newton. Okay, yang ni boleh faham tak? Boleh ke? Boleh. Okay, alright. So settle lah 8A, konsep dia kenapa 0 Newton? Sebab free fall memang kalau kita tengah pijak penimbang ke, kita timbang berat kita masa tengah free fall motion, memang kosong. Kita seolah-olah weightless, tak ada berat. Okay, so B. Alright, kita proceed kepada B. A car of mass 1500 kilo being towed along a straight road. Okay, sekejap ada car. Okay, towed. Alright, mass 1500. Alright, velocity changes uniformly from 20 meter per second to 30. Maknanya U20, V30, S100. Alright, during this time friction is constant and equal to 500 Newton. So kita assume ke sana lah. Alright, kita assume kereta to the right. So friction, kinetic friction ni ke kiri lah, 500 Newton. Calculate the acceleration of the car. Okay, kita buat FBD. Step pertama, ada apa FBD? Cuba awak respon. Ini force betul lah, dia ditarik kereta kan, ditarik, kereta rosak kan, macam ada tow truck tarik, macam itulah bayangannya. Okey, apa dia? Normal, sebab dia atas jalan raya kan, normal. Lagi wait, very good. What else? Frictional, kinetic frictional force, and force yang ditarik tadilah. Kat sini kan you all boleh buat tension pun boleh, sebab kita tarik macam
tow truck tu tarik pakai tali kan. So mana-manalah simbol dia F, external force ataupun tension. Alright, dan dia bergerak ke kanan. So sekejap. Alright, next step adalah table. Alright, table. Kita ada N, kita ada W, F, K dan juga force. Ataupun kalau you all, if you like this one, kita namakan dia tension lah. Alright, tension. X, Y. So normal NW lies on Y axis. Sebab tak ada apa-apa pergerakan atas bawah, so atas consider positif, bawah consider negatif. Untuk kanan atau kiri, X axis, kanan kita consider apa? Bergerak ni. So kanan, is it positive or negative? Positive, very good. Kiri, negatif. Okay, so normal, positive normal. W, negative W. FK, negative FK. Tension, positive tension. Okay. Now, third step lah. Fx equal to MA or 0? MA. Y? 0. Very good. So, negative FK plus T plus berapa? Tulis MA dulu lah. Okay, sebelum ni kan dia dah cakap U ada, V ada, S ada. Acceleration nak cari macam mana dulu sebelum kita substitute? Ni aside lah. Kita tak masuk, guna formula saja. Ni saya dah automatic buat, tapi yang tiba-tiba soalan nak tanya acceleration, yang mana U, V semua dia dah bagi kan. So kita gunakan V squared, U squared plus 2 AS. Alright, so V 30, 20 squared, 20 squared, 2A, how about S? 100. So berapa nilai A? Tolong. A berapa nilai sayang oi? 2.5 meter per second squared. Okay, so kita boleh substitute dekat sini lah. So negative 500. Tension tak tahu. Mass berapa? 1500. Acceleration 2.5. Tiba-tiba dah dapat nilai apa ni? Nilai tension. Okay, towing force tu tension lah. Towing force tu tension. Tengok, bila kita tak tengok soalan tu, kita hanya tengok soalan yang one moment, tiba-tiba kita dah terdapat jawapan untuk yang kedua ke yang ketiga? 3. Yes. 3. Dia macam automatic magic. Tension ni towing force lah maksudnya. Alright, macam saya lukis ni boleh tulis F ataupun T, tension. Alright, yang ni pula dia nak tanya apa atas ni? Magnitude of the net force on the car during this 100 meter. Maksudnya net force, dia nak cari net force. Net force, apa simbol net force? Ni lah dia nak net force ni. Kita kira balik. So net force dekat Y tak ada tau, sebab 0. Kita memang tahu 0. So tak ada net force dekat Y axis. Yang hanya ada X axis saja ada net force, because X axis dia moving along X axis. So negative 500. Towing force tadi plus tension kan, 3250. Ni lah net force dia. So nilai jawapan dia berapa? 3750. Okay, ini faham tak net force ni? Dia contohnya kan, kalau macam yang saya terangkan sebelum ni, kita main tarik tali. Okay, tarik tali kan, kita ada team A, team B. Okay, team A force dia tarik, team A 500 Newton dia tarik, team B 100 Newton saja. So siapa menang? Team A kan? Team A winner. Jadi net force untuk situasi yang ni, yang winner ni adalah
summation of F equal to, kan dia bergerak ke sini kan. Okay, jadi 500 minus 100. Tak payah ni. Sekejap. Okay, so 400 Newton. Inilah net force. Okay, daya bersih yang A ni ada. Sebab tu dia menang. Dia menang dengan kelebihan 400 Newton over tim B ni tadi. Itu adalah net force dia. Boleh faham tak? Okay, alright. So 8A, 8B selesai. Ada soalan lagi 8B? Kalau tak ada, kita proses soalan 9. Okay. Sebelum soalan 9, macam mana rasanya chapter 4 ni? Adakah sesusah yang awak sangka? So. Kalau so okey lah. Tak adalah macam, kalau macam saya risaulah kalau kata tak faham daripada awal lah. Tu macam macam mana kena do something lah. Right? So biasalah. First time kita tengok ni. Okay, boleh sambung ke nak rehat? Boleh sambung? Boleh kan? Baru mula kan? Okay, soalan nombor 9. Yang ni sebenarnya kita dah bersyukur dah sebab dia dah bagi diagram. Cuma kita kena transform into free body diagram. Okay, ada masses. Alright. Smooth pulley, tapi dia punya surface is not smooth. Dia ada coefficient of friction. Slope ni rough. Okay, jadi kita buat free body diagram kat bawah ni. Sebab takut nanti tak muat. Okay, kita buat untuk 30 kg first. 30 kg. Okay, ni dotted line ni kenapa condong? Why? Axis. Which axis is this? Pandai. Kenapa ni axis apa ni yang saya tengah lukis dotted line ni? X. Pandai. Kita tak boleh ubah. Kita jangan luruskan pula tau. Ikut dalam gambar. So ini adalah objek 30 kg lah. So kita ada W. Kita ada apa lagi? Kita ada normal. Yang ada kawan awak dah tanya kan dekat grup kan. Dia punya free body diagram semua betul. Lagi apa? Cuba tengok. Rough surface kan. So ada friction kan. Cuba nak tengok kinetic ke static. Senang je tengok soalan. Kalau soalan tanya acceleration, mesti the kinetic friction. Jadi kinetic friction in which direction? Cuba tengok memang the blocks are held at rest. Memang awal-awalnya at rest, tapi bila dia release, dia akan bergerak. Nampak the release. So dia akan bergerak towards 30 kg ke towards 6 kg. Kalau dalam soalan ni logiknya towards 30 kg kan. Kat sini yang 6 ni dia akan go that side lah. Alright, so bila dia bergerak this side, acceleration is this side, jadinya friction ke sana lah. Oppose the motion kan. FK. Okay, lagi ada apa? Ada apa lagi? T tension. Pandai. Tension. Alright. Ada lagi tak? Ke dah ni je? Ke ni je? Dotted line saya lukis ni apa benda ni? Saya lukis apa ni? Y axis. Jadi apa lagi satu saya tertinggal kat sini untuk rujukkan kita? Angle. Very good. 30 kg. Here lah. Ni automatic kalau kat sini. Dekat sini dia punya sama angle lah. Okay, move kepada 6 kg pula lah. Kita tengok ni dia punya axis, X axis. Okay, normal. Wake always pointing downward bukannya selari dengan normal. No. So ini Y axis. 45 degree kat mana untuk objek 6 kilo? Mana? Kiri ya. Kena pada X ke kena pada Y? Y. X ke Y? X. 45 sini. Y. Ni Y axis. Ini wake. 45 sini. Jadi dia kena 45 kena pada X ke kena pada Y?
Pada Y sayang. Y. Pada Y, okey? Pada Y Jangan pada X salah. Sini, pada sini. Okey? Faham ke kenapa? Faham Ke tak faham? Ke tak tahu kenapa kena pada Y? Okey. Ni W. Okey. Dia bergerak ke sana lah. Acceleration jadi FK alamak. FK ke sini lah. FK. Tension sana. Tension. So sini kita label sikit lah. This one is for 30 kg lah. This one is for 6 kg. Okay, lagi apa lagi information yang dia bagi? Oh, this one 0.15 ni FK ke UK? .15 FK ke UK? UK ke FK? Mu OK pandai. Mu OK. Ingat nilai coefficient kan dia cannot be greater than 1. Jadi bila kalau katakanlah kalau soalan next time kan suruh soalan suruh awak cari nilai coefficient of friction kan. Kalau tiba-tiba awak dapat 1 point something, 2 point something maknanya salah. Kena check balik. Kalau betul jawapan awak betul maksudnya soalan tu yang salah. Maksudnya soalan tu tak bagus lah. Nilai mu mesti less than 1. Okay, dia 0 point something. Okay, step 1 kita dah siap. Now step 2. Step 2 X Y. Nampak? Benda yang sama je kita apply. Macam naik dah macam alah. Senangnya. FK W. Ini tolong saya tulis jawab cakap N. Tolong. Okay. Lepas tu yang ni yang mencabar ni. Yang ni yang kawan awak tanya ni. Dekat mana yang positif? Yang ni acceleration this region kan? So this region positif ke negatif? This region Negatif. kalau acceleration berada pada region ini, jadi region ini akan dapat simbol apa? Positif. Pandai. Tengok acceleration kat sini positif, kat sini apa? Negatif. Okay, this one mana satu positif, mana satu negatif. Jangan tengok N dengan ni pula. Ni tengok tension dengan FK ni. Ni acceleration kat sini kan? So sini positif ke negatif? Positif. Maknanya dia bergerak. Cuba tengok gambar sebenar. 6 kilo, 6 kilo ni dia seolah-olah bergerak up the slope. Okay, up. So bahagian ke atas ni positif. Jadi yang bahagian FK nanti ni negatif. Boleh terima tak yang ni? Boleh. Kat situ lah yang kawan awak ada silap sikit. Nanti saya terangkan kembalilah kalau nak buat cara yang kawan awak tu. Okey. N tak ada masalah, dia tak bergerak atas bawah kan? Dia just bergerak pada slide ni kan? Dia tak bergerak atas bawah, so kita consider atas positif, bawah ni negatif. Okey, kita sambung balik. Tension negatif kan? Nampak simbol negatif tension. Okey, Y0 lah. FK pun negatif FK. Tak ada Pak CY. W macam mana W? Tolong W. Tak reti lah. W macam mana? X-axis W. Positif ke negatif W? Pandai. Sebab W resolve this side kan. So positif nampak tu. Positif W. Cos ke sin? Pandai. Sebab dia tak kena pada x-axis angle tu kan, sin 30. This one negatif ke positif W? Negatif. Pandai sebab dia downward. Negatif W cos 30. Okey, siap dah. Untuk ni pula apa? T FK N W. Okay.
X, Y. Alright, tension. Cuba tengok tension. Positif ke negatif? Positif. Positif. Tengok sebab dia along the acceleration kan, the direction, in the direction of the acceleration, positive T. Ni x-axis tau, nampak macam condong ni, dia sebenarnya x-axis, ikut plane dia, ikut dia punya permukaan. Ni 0, FK, negatif FK. Ni 0, positif normal. Okay, W, macam mana W? Tolong, x-axis W, negatif W, pandai. Cos 45. Sin 45. Sin 45. Ni kan W, kita nak resolve x-axis kat sini ni. Negatif W, tak ada angle kan x-axis, sin 45. Okay, y-axis pula ni, y bahagian bawah ni, negatif W, cos 45. Yang ni faham tak? Step yang ketiga, step yang kedua, table. Boleh? Kalau ada apa-apa tak faham, cikgu saya tak faham lah, boleh saya boleh terangkan lagi. Is that okay ni? Madam, Ya. tinggi T dekat X. T dekat X, okay. Kenapa apa? Kenapa dia bukan? Dia bukan dekat pasti Y. Untuk 6 kilo ke 30 kilo? 6. 6 kilo. Okey, cuba tengok gambar asal. Ini plane kan? Plane kan? Awak nampak plane ni? Nampak ni plane? Plane ni sebagai x-axis. Plane x-axis. Jadi tali dekat x-axis ke y-axis ni? X. That's why T ni dekat x-axis. Faham? Okay, madam. Okay, nampak Alright. Any more question? Okay, kalau tak ada, kita buat step yang ketiga. Summation of fx, summation of fy untuk objek 30 kg. Fx sama dengan ma ke 0? ma, this one equal to y equal to 0. Ini dah, itu je fizik. Yang lain substitute based on kita punya ni. Okay, yang ni you do the maths lah Saya serahkan kat awak, boleh. Nanti awak kira kan, awak tak dapat, awak snap. Tolong semak, saya akan bulatkan mana yang awak salah. So nanti sini fx equal to ma, fy equal to 0. T minus fk minus w sin 45 ma. Nanti math substitute lah. N minus w cos 45. Ni cari n dululah. So nanti awak buatlah maths dia. Okey ke? Boleh ke? Boleh sayangku? Boleh? Okey. Alright. Ini cara saya, okay? Cara saya consider yang mana acceleration, direction of acceleration, kat situlah force akan dapat positif. Okay, sekarang kita akan bincangkan. Cikgu, saya nak ikut cara yang macam Farhan dalam video yang sebelum ni. Saya nak stick, dia bergerak ke, tak bergerak ke, selalunya saya nak stick pada kanan positif, kiri negatif. Saya tak kira, saya nak juga. Okay, tak ada masalah. Tapi cuba tengok contoh 30 kg ni. Kalau ikut Farhan, tak apa, nanti saya akan padam balik. Yang ni kalau ikut Farhan, kiri negatif, kanan positif. Tak kira lah mana dia, ke arah mana dia bergerak. Jadi nanti semua simbol akan lain kan? Betul tak? Simbol akan lain, betul? T nanti positif, FK positif, betul? Ni nanti positif W sin, negatif W sin 30, betul tak? Betul kelas? Betul, okey. Nanti awak akan substitute. Dekat sini yang awak akan tak perasan nanti. Sebenarnya
acceleration ni awak jangan double standard, sebab bila awak dah consider, awak dah consider ikut awak punya assumption, tiba-tiba acceleration awak tak ikut pun, acceleration vector, jadi kita kena consider jugalah acceleration kan ke kiri kan. Cuba tengok acceleration, awak assume apa kat sini? Cuba tengok yang warna hijau ni, awak assume apa? Dekat region mana? Negatif. Masa substitute nanti kan, masa substitute acceleration ni pun awak kena letak apa? Negatif A. Boleh buat macam cara stick pada tak bergerak ke so always kanan positif, tapi acceleration tu nanti awak kena take note sekali lah, jangan tinggalkan dia. Okay, bila awak dah buat cara yang betul, nanti awak akan dapati jawapan akan sama. Boleh faham tak? Boleh? Okey, so awak pilih lah awak nak ikut cara mana. Kalau awak ikut cara yang Farhan tu, awak kena A tu kena letak negatif kalau berdasarkan free body diagram lah. Okey, yang ni nanti awak buat lah, nanti dapatlah jawapan dia. Yang ni substitute, jangan lupa lah FK ni mu K, W ni mg, jangan campur aduk lah. Yang buat untuk 30 kilo, 6 kilo, 6 kilo. Okey, ada soalan tak sebelum kita proceed kepada soalan nombor 10? Tak ada. Yang lain? Kalau ada, bagi tahu cepat-cepat. Harapnya faham ini. Nanti buat kira-kira, buat kira-kira. Tak dapat snap je, jangan malu. Snap kat grup. Kalau malu dekat grup kuliah, dekat grup tutor. Okey, 10. Boleh teruskan nombor 10? Boleh. Tak apa, lepas nombor 10 ni kita rehat sekejap. Okey, kita rehat 5 minit. Okey, nombor 10. Ada berapa objek ni? Question nombor 10 ni 2. Jadi akan ada 2 free body diagram, akan ada 2 table. Okey, so kita buat free body diagram lah. Alright, kita buat A first. Okay, A. Nah, plane ni condong kan? Okay, plane condong. Alright, so ini objek A. Objek A ada apa? Weight. Ada apa? Normal. Ada apa lagi? Tali, ada tali. So ada apa? Tension. Rough plane. Dia bergerak, nampak acceleration ke sini kan? Acceleration decide. Nampak? Kena tulis lah untuk rujukan kita kemudian hari. Kena tengok. Okey. Jadi friction dia manalah? Kinetic ke static? Kinetic. Okey. Dia dah bagi kan ni? Frictional force, maknanya dia bukan mu K, dia adalah FK, 6 Newton. Okay. Okay, 30 degree kat mana? Kena pada X axis ke kena pada Y axis? 30 degree ni. Mana satu? Y, pandai. 30 degree. Okay, ada apa-apa lagi maklumat? A ni berapa kilo ni? 4 kilo. Ini adalah untuk 4 kilogram lah. 4 kilogram. Okey. Sebelum tu, kat mana positif, kat mana negatif ni? Acceleration decide. Jadi decide tension nanti akan dapat nilai positif atau negatif? Pandai. Okey, yang decide pula negatif. Atas normal, dia tak bergerak atas bawah kan? Jadi bahagian atas ni positif, bahagian bawah y axis ni negatif lah. Okey, kita buat FBD untuk B pula. B, tali kan, tali tension. Lagi ada apa? Ada apa untuk B? Wait, pandai. Ada normal tak? Tak ada, sebab dia kan hanging kan. Okay, motion dia upward or downward? Downward acceleration. Okay, mana positif, mana negatif? Bahagian bawah ke atas yang positif?
Bawah positif, pandai. Atas negatif. Sebab dia bergerak ke bawah, bawah positif. Okey. Adakah A nilai dia sama dengan graviti? Untuk soalan yang ni. Yes or no? Yes. Dia ada cakap tak dia falls freely kat sini? Ada cakap tak soalan ni? B ni falls freely, jatuh dengan bebas. Ada ke tak ada? Tak ada. So maknanya dia bukan sama dengan 9.81A ni. Bukan. Sebab object release from rest, maknanya dia ada tali. Ada tali yang mengawal dia bergerak ke bawah. So dia bukannya free fall motion. Okay, nanti A tu akan ada nilai, bukan 9.81, bukannya nilai lain lah, bukan 9.81 lah. Okay, so kita dah siap FBD. Ini untuk berapa kilo ni? Berapa B, berapa kilo? 1 kilo, right? 1 kilogram. Okay, ini dah siap lah step pertama. Okay, step kedua pula. Step kedua. Okay, ni apa ni? N W T, sorry ni kan bengkok F K X Y. Normal 0, positif N. W tolong saya, W. Anak-anak tolong saya, W. Positif, pandai. Lagi positif W. Tengok sebab dia X axis kat arah sini. Oh, kebetulan sini positif. Tu lah positif W. Okey, cos ke sin? Sin 30. Ini korang ni yang bersuara tu kesian. Tak apalah, semua orang kena kesian kat saya ni. Kena ramai-ramai bersuara ni. Why? Negative W cos 30. Okay. Tension? Positif ke negatif tension? Positif tension. Nampak ni? Nampak ni? Partner dia positif. Okay, Y kosong lah sebab dia ada pada X axis saja. FK negatif FK. Tengok ni lah kan? Negatif FK. Awak kalau buat penyelesaian pun, buat step macam saya ni pun tak apa. Alright, 0. Okay, ni pula. Ni kan kalau awak dah pro, awak tak payah buat table pun sebab awak dah tahu dia hanya ada Y axis saja. Tapi tak apalah, ni nak tunjukkan awak. Okay, X ada kan? T, negatif T ke positif T ni? Negatif T. Ni positif T. Apa tu kan? Buat je, ya Allah, sama je. Lepas ni awak tak payah buat soalan lah. Awak tak payah buat penyelesaian, awak yang tukang buat soalan, senang. Ni Fx sama dengan ni tak ada Fx kan? Ni tak ada Fx. Kenapa medium tak tulis Fx? Yelah, kenapa saya tak tulis Fx? Buang masa saya je. Dia tak bergerak along x-axis kan? Nampak ni? Equal to 0 ke MA? Untuk 1 kilo ni. Class Fx equal to 0. Pandai. Fy equal to MA. Okay, kita compare dengan kawan ni pula ni. Fx equal to MA sebab dia bergerak along x-axis. Ni MA. Fy 0. Okay, awak tengok ni dekat bahagian ni, even Fy summation of Fy equal to 0, kita ada benda nak substitute kat dalam ni. Tengok positif N minus W cos 30. Kita boleh dapat nilai N lah. Okay, akan dapat nilai N berapa? N equal to W cos 30. Kat sini kan saya tak tulis, saya tak nak pun tulis, tapi saya nak terangkanlah kenapa saya tak tulis. Sebab kalau saya tulis Fx, ada ke apa-apa X kat sini? Kosong kan? Kosong pula kosong kan? Sama dengan kosong. Tak ada apa-apa maklumat pun kita boleh dapat daripada situ. Sebab tu kadang-kadang saya skip bahagian ni, saya tak tulis. Okay, tapi ni saya tulis untuk menunjukkan awak. Next time kalau saya tak tulis, kalau situasi yang macam ni, saya takkan tulis pun Fx equal to 0. Sebab dia tak boleh beri saya maklumat apa-apa pun. Okay, MA.
Okay, so negative T equal to MA minus W. Now substitute lah mass 1 kilo kan. 1 kilo acceleration tak ada nilai. W sama mg 1g 9.81. Ni G untuk wake tau, bukan acceleration. Memang formula dia G. Jangan pula tanya kenapa. Whether kata tadi bukan 9.81. Bukan 9.81 tapi G memanglah W equal to mg. Okay, so ni A minus 9.81 negative T. Okay, so ni kan kita buat sikit, kita pindah 9.81 minus A. Ni first equation. Boleh ni substitute, boleh tak guys? Faham kan? Ni dapat daripada sini. Nanti kan awak substitute akan ada 2 equation. Nanti awak substitute lah 1 into 2, 2 into 1 macam tu lah, untuk dapatkan nilai tension dan juga acceleration. So far ada soalan tak untuk soalan nombor 10 ni sebelum kita rehat 5 minit? Tak ada Okey, jadi sebelum rehat kena bear in mind, nampak je soalan. Kalau dia dah ada diagram, kita buat free body diagram yang betul. Free body diagram yang betul membantu kita dapat jawapan yang betul. Okey, so kita rehat lah. Kita rehat lebih kurang 5 minit. Alright? Okey. 11 Ya, ada soalan? Kalau dapat acceleration dia positif, kalau tukar kalau dapat A tu negatif, kalau tukar jadi positif. Tak boleh. Bukan. Kenapa you dapat negatif? You buat cara saya ke you buat cara kanan always positif, kiri always negatif? Yang cara kedua. Kanan always positif, kiri always negatif. Cara itu you buat ya? Okay, saya nak tanya for this wait you look at this. You nampak tak ni? Untuk diagram 4 kg ni, substitute this one, acceleration ni you letak tak A ni negatif? You kena letak A negatif lah. Kalau you buat cara tu, macam saya explain tadi, A ni you kena letak negatif A. Okay, this one. Okay, untuk yang untuk 1 kilo ni, acceleration negatif A ke positif A? Kalau you buat bawah negatif, right? Kalau you punya cara bawah negatif, atas positif, right? Okay, so A ni pointing downward. Downward ni maksudnya you assume downward negatif. That's why A dekat sini pun you kena substitute negatif A. Faham? Okay, so nanti jawapan akan dapat samalah positif. Okay, saya padam. Boleh terima? Okay, good. Alright, so kita proceed kepada soalan 11. Okay, question 11 macam biasalah, kita buat free body diagram dulu. Sebenarnya kan Google Meet hari ni hanya nak check free body diagram saja. Yang lain-lain semua saya rasa awak dah terror dah. Okay, kita ada 2 objects, so ada 2 free body diagram. Okay, kita buat satu-satu dulu. Free body diagram A lah ni. Dotted line x-axis, so kita ada normal. Kita ada weak. Kita ada external force. Dia bergerak ke kiri ke kanan ni? Bergerak ke kanan ke kiri? Kita tengok. Ada external force. Ke kiri. Nampak seolah-olah ditarik. F force tu tarik box tu. A nanti bergerak ke kiri towards the left. B nanti moving upward. Okay, so dia bergerak ke sini dah. So this region positive. Okay, this one negative. Atas macam biasalah, dia tak bergerak atas bawah. So atas positif, bawah negatif. Okay, ini untuk objek A lah, 3.5 kilogram. Okay, dia kata mu K
Apa lagi free body diagram saya tertinggal ni? Boleh tolong tak? Lengkap dah ke 3 forces je ke untuk objek A? Friction, tension, yes. Kinetic friction, sebab dia dah bagi nilai K, maknanya FK lah. Tension. Okey, barulah lengkap. Okey, untuk objek B pula. Objek B, saya buat kat bawah ni sebab takut tak muat. Tension, saya ingat pula. Tension. Lagi ada apa? Weight. Okey. Direction mana? Upward ke downward untuk objek B? Upward. Jadi tension nanti positif, weight nanti negatif. Okay. So ni untuk 2 kilo objek. 2 kilogram. Ada lagi tak forces dekat free body diagram ni? Kedua je ke ada lagi tambahan? Dah cukup? Dua je. Okay, dua je. Okay, dah siap dah first step. Second step. NTW. NWTF. X, Y. 0 positive N. 0 negative W. Okay, ni positive tension ke negative tension? Positive tension ke negative tension? Negative, pandai. Ni saya FK lah. Ini F. Negative tension, negative FK. 0, 0. Okay, force tolong saya. Force along x-axis, positive F ke negative F? Positive F. Walaupun dia ke kiri tapi acceleration is to the left kan? So positive F. Cos 30. Negative F. Negatif ke positif ni? Ni negatif ke positif y axis? Positif. Positive F sin 30. Positive F sin 30. Betul lah tu. Okay. Ini pula. Okay, ni saya nak tunjuk yang dah pro punya. Terus, summation of apa? F? F apa? Fy. Ni kalau siapa yang tak nak ikut, janganlah bang ni. Buatlah table sama dengan MA. Fx sama dengan kosong lah. Kalau ada yang nak buat table, buatlah. Tapi nanti hasilnya sama. Ni X kosong, Y positif T, W positif T, negatif double W. So ni nanti T minus W equal to 2A. Okay, T equal to 2A plus 2 9.81. So nanti tengok kira. Ni Fx equal to MA ke 0? MA. Dah lah, buatlah. Silakanlah ya. Okey, boleh tak? Okey, nanti kan awak dah dapat acceleration kan? Sebenarnya awak akan dapat acceleration dan juga nilai apa? Tension. Kadang-kadang kan dalam exam dia suruh cari tension, kadang-kadang dia tukar pula suruh cari acceleration. Ada kadang-kadang soalan find acceleration and tension, tapi tak menjadi masalah pun. Kita memang dah automatic cari dua-dua nilai tu. Okey. Okay, tengok B. Time taken by block B to move upward by 1 meter. Ini kena guna apa? S sama dengan upward kan? 1 meter. Acceleration kita ada kan nanti nilai awak dah dapat kan? Dapat nilai 1 meter dah ada. Okay, nak guna apa? Nak cari T. T sama dengan berapa? Nak guna formula apa? UT plus kan asalnya dia tak bergerak kan? U equal to 0. So S equal to UT plus half AT squared. 0 plus half. Nilai A substitute lah. T nanti kita nak carilah. S ni 1 meter.
So nanti dapatlah nilai T sama dengan berapa? Boleh? Ni chapter berapa ni? Soalan B ni chapter berapa? Chapter 2. Jadi kesimpulannya kan, kalau awak dah belajar, awak jawab soalan chapter 4, awak jangan tetapkan minda awak hanya soalan chapter 4 sahaja yang keluar. Tak, dalam chapter 4 ada sedikit dia akan tanya chapter-chapter yang sebelumnya. Contoh macam ni dia tanya chapter 2. Nanti bila awak chapter 5, jangan ingat hanya chapter 5 je yang dia akan tanya. Tak, akan ada soalan-soalan yang aplikasi from chapter 2 mungkin, chapter 4 akan aplikasi dalam chapter 5. Contoh, chapter 6 pula akan wajib ada application dalam chapter 4. Macam tu lah. Dia akan ada prior knowledge lah maksudnya. Okay. Alright, so soalan 11 ada masalah tak? Ada any more question? Kita ada berapa cara? Ya, okey. Ada? Nak tanya ke? So kalau formula yang frictional force tu Okey. kan contoh kinetik. Betul, okey. Dia formula dia Mu K N, okey, betul. Lepas tu mu K N tu yang N tu dia untuk force opposite dia ke Tak. apa normal? N tu normal. Okey, tak apa. Saya tunjuk kat awak ni. Tengok ni, kita substitute sekejap. Fx, okey. Fx ni negative T minus Fk plus F cos 30 equal to MA. Okey. So, saya akan fokus pada Fk lah. Fk kan mu K kan? Mu K N kan? Okey. F cos 30 equal to MA. Okey. Mu K ni dia dah bagi 0.2. Nanti awak substitute lah 0.2 mu K. Alamak, N ni apa? N ni normal bagi objek yang ni. Jangan tengok normal bagi objek yang ni pula. Kita buat objek yang 3.5 kilo, so kita rujuk pada this one saja. Mana nak dapat normal? Tak ada pun nilai normal. Tengoklah sebelah. Sampai sini stop sekejap. Proceed yang sini dulu. Negative W. N kan? Ni, N minus W. N minus W plus F sin 30 equal to 0. Nampak tak ni N? N equal to W minus F sin 30. So ni nanti kan awak tekan kalkulator. Masukkan nilai. F kan ada nilai kan? Tekan kalkulator. F tu 30 Newton. Dapat nilai N. N masukkan balik dalam sini. Boleh? Menjawab tak soalan awak? Okey, boleh Okey. Kadang-kadang kan dalam soalan exam tiba-tiba tak pernah umur disuruh dalam soalan sebelum ni tutorial kita buat, disuruh cari what is the value of normal force. Jangan terkejut, nanti soalan dalam exam dia tambah C, find the value of normal force. Sebenarnya kita dah kira dah dulu, tak ada masalah pun. Okey, boleh proceed kepada soalan 12. Ui, dah last soalan. Boleh ni? Ni boleh? Boleh teruskan? Boleh. Teruskan Okey, last question. Yahoo, rehat awal. Kau apa sekarang? 9 suku baru. Okey, ni incline plane. Saya dah automatic kan buat incline plane. Objek ni ada apa? Tolong. Normal. Lagi? Wait. Dotted line ni y axis. 30 dekat mana? Y ke X? Y. Lagi? Nampak ni external force 2 kilonewton kan? Kita ikutlah dia. Dia coming out from the object. So maknanya betul lah ni direction of force dia. Kita tak payah buat apa-apa lagi lah. Ni jangan confuse 2 kilonewton maknanya 2000 newton. Sini 20 degree. Lagi ada apa ni? Ni 200 kilo. Ni untuk kita punya ni di luar free body diagram kita tulis maklumat.
rough ke smooth ni? Rough. Jadi akan ada apa? Frictional FK. Tapi the problem is kan, objek ni sliding downward ke dia slides up? Mana tahu upward? Kan biasanya kalau condong macam ni dia ke bawah. Kenapa awak kata upward? Pandai. Kan ada external force ni, dia tarik objek tu ke atas. Nampak with 2000, maknanya dia ke sana lah. Jadi bahagian sini positif ke negatif ni? This region. Kiri negatif. Kiri negatif, kanan positif. Pandai. Dah nampak bigger picture lah. Okay. Jadi frictional force bahagian negatif ke positif ni nanti? Kalau pergerakan that side, frictional kat sini. FK. So mu K ni 0.4. Alright. So kita boleh buat lah ni. Satu objek je. So satu table je. Lagi senang. Okay. And F W FK. Bagilah 10 forces sekalipun, tak ada masalah. Positive N. Okay, normal. Kita tengok forces. Force 2000. Positive F ke negative F? X-axis ni. Positive F ke negative F? Positive F. Positive F cos 20. Ni negative F ke positive F untuk Y-axis? Pandai. Sin 20. Okay, W? Awak kan, sekejap saya bagi tahu selalu student ni normally lah, student kalau dia dah banyak-banyak buat, dia pun dah bercelaru, dia terus tertulis W0, Y pula, untuk Y pula negative W. Tak boleh, kita kena tulis apa yang kita nampak. Okay, ini kan kena resolve dulu lah. Ni Y-axis, Y-axis dia, jadi kena resolve. Okay, X sebelah sini, jadi negative W. Jangan main teka je. Sin 30. This one negative ke positif? Y-axis negative cos 30. FK negative FK 0. Kemudian step seterusnya apa? Macam biasalah, Fx sama dengan apa ni? MA. Pandai. Dah, nanti substitute substitute. Bila awak substitute sini, ada je maklumat macam contoh, alamak N apa? Buat yang ni dulu pula. Cari N sini, baru masuk sini. So akan dapat jawapan dia semua. Nampak? Baru cakap tadi, tiba-tiba dia suruh cari normal force. Normal force boleh cari berdasarkan yang ni. Saya buat sikit sebab dia tanya net force kan? N plus F sin 20 W cos 30 equal to 0. So N equal to negative F sin 20 plus W cos 30. So nanti tekan calculator dapat N. Okay, ini kan dia suruh cari net force. Net force summation of Fy ke summation of Fx? Net force ni pandai. Macam soalan tadi Fx. Jadi kita substitute Fx. Kita nak cari Fx sebenarnya F cos 20 kan. Kita buat lain lah. Sekejap kenapa saya buat lain? Sebab nanti dia nak tanya acceleration pula. Ataupun cari je acceleration dulu. F cos 20, nanti tekan calculator, minus mg sin 30, boleh tekan calculator, minus mu kn, ni substitute boleh tekan calculator, mass substitute, nanti end up awak akan automatic cari acceleration dulu. Tak ada masalah, cari acceleration dulu, jawab soalan C dulu, baru awak jawab soalan B. So Fx sama dengan nilai ni semua awak tambahkan bahagian sini saja. Faham tak maksud saya? Ni adalah jawapan kepada soalan B. Bab ni boleh faham tak? Kadang-kadang bab senang ni student confuse. Bahagian yang senang ni, boleh ke? Boleh. Faham Okay, bahagian tu. Tak apa, kita cari acceleration, nanti balik soalan B, cari summation of force.
Okay, ya. Tanya yang net Mm-mm. kan. Kalau terus masukkan MA dia tak boleh. MA boleh, sama, kiri dengan kanan sama. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya takut memanglah maksud kawan awak tanya, Madam, kalau soalan net force ni boleh tak kita terus tulis B ni kan, MA, jawapan mass darab dengan acceleration. Betul, sama je, pandai, betul. Sebab nilai kiri dengan nilai kanan dah dia kata sama kan, betul, tak ada masalah. Cuma saya takut waktu dalam exam pemeriksa kan beranggapan bahawa awak tak faham, kamu semua tak faham konsep summation of fx, net force tu tak faham. Saya takut macam itulah. Kadang-kadang dia linear, kadang-kadang dia strict. Jadi kita better, bagi saya lah, lebih baik kita buat fx, ambil yang nilai yang saya dah merahkan ni. Walaupun pada dasarnya, pada matematiknya, net force sama dengan nilai mass times acceleration ni, tak ada masalah pun. Okay, kalau awak buat pun mungkin dalam exam pun, kalau yang linear kan, dia ikut ketua pemeriksa, kita terima budak ni faham. Ada yang kadang-kadang ketua pemeriksa kata budak ni Tanta tak faham, dia kena ikut macam itu. Okay, jadi nak jalan selamat, awak buatlah yang merah ni, kira yang merah ni. Boleh? Boleh, tapi bukan bermaksud MA tu nilai dia salah. Yang awak buat tu salah. Tak, nilai dia sama, jawapan dia sama je. Cuma yelah cara penandaan tu kan bukannya kita boleh kawal. Kan, manusia kan, kita tak boleh kawal. Okay, so ada apa-apa soalan lagi tak nak tanya? Soalan nombor 12. Boleh? Tak ada? Yeay, dah habis. Okay. Ni pun. Okay, sebelum kita tutup, boleh tak nanti, esok kita ada kelas kan? Esok kita ada kelas kan? Ada, pukul 11 kan? Mungkin lepas kita boleh finish off 13 dengan 14, ataupun mungkin kita tak perlu pun buat Google Meet. Tapi kalau kita tak buat Google Meet, kita buat sama-sama dulu free body diagram yang ni dulu. Mungkin untuk soalan 14 tu kita boleh bincang guna WhatsApp saja. Setuju ke tak setuju? Setuju. Tak apa, nombor 14 ni nanti saya kalau ada yang masalah ke apa ke, saya akan up dekat ni lah, grup WhatsApp kuliah. Okay, ni crucialnya ni lah, kena buat free body diagram. Okay, kita ada wake, betul? Kita ada apa lagi? Betul. Normal. Okay, rough surface. Okay, rough surface. Tapi kita ada external force, dia tolak ke sini kan? Dia tolak. Masalahnya sekarang, force ni towards the object. Ingat, forces must coming out. Note, forces ataupun vector lah. Vector must, masa saya cakap sebelum ni, coming out from origin ataupun objek lah. Jadi force ni dia dia towards ke dia coming out? Dia towards the object ke away from object ni? Force ni towards. Jadi kita kena buat dia keluar kan, dia asalnya kat sini kan? Asalnya kat sini. Ni salah ni. Untuk free body diagram dia salah. Jadi kita kena bawa dia keluar. Ni baru betul. Jadi kita padamlah yang asalnya. Okay, kita padam ni. Alright. Tapi jangan lupa dia ada angle 50. 50 degree tu dekat mana? Kena pada x axis ke y axis? X axis. Pandai, ini matematik lah, 50 degree. Okay, kan dia tolak kan? Dia tolak di objek. Ni objek tu, force-nya 50 degree sini. Jadi objek ni, box ni moving to the right ke to the left? Ni, objek ni to the right. Very good. So, acceleration dia to the right. Jadi sini positif, kanan positif, kiri negatif. Okey, ada satu lagi force. Apa dia?
Friction sebab dia rough surface. Very good. Friction ke mana? Ke kanan ke kiri? Kiri sebab objek bergerak ke kanan. Okey, so nanti awak buatlah. Sama je. Boleh? Boleh Megan. Okey, alhamdulillah. Okey, so saya bagi tahu awal-awal untuk chapter 4 step sama. Free body diagram, table, summation of force. 3 step saja. Mungkin ada soalan-soalan tambahan tu daripada chapter 2 macam yang kita dah pernah buat lah ni. Alright. Jadi untuk esok